وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Sadaqallahul azim. Dalam surah An-Nur ayat yang ke-40, wa man lam yaj'alillah, barang siapa dan sesiapa yang tidak dijadikan Allah lahu kepadanya, membaginya nuran, cahaya, dan sesiapa yang tidak dijadikan Allah kepadanya cahaya, fama lahu min nur, maka tiadalah baginya nur, cahaya. Baik, apa dia cahaya? Itulah dia cahaya iman, itulah dia hidayah yang Allah Ta'ala pilih sesiapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan hari ini insya-Allah kita masih lagi membincangkan dalam bab akidah. Kita dah bincang dulu dalam pertemuan kita yang terakhir cara ataupun adab-adab pemakaian menutup aurat bagi lelaki dan mubatik. Kan? Itu dah kena fire belakang lah kan? Pagi semua tadi nak kenal. Baik, InsyaAllah pagi ini kita akan masuk ke pentingan konsep syahadah. Dan kita akan cuba balik tengok balik benda yang kita buat ulang-ulang setiap hari ni, yang dalam bab syahadah ataupun konsep syahadah. Hari ini kita pada muka surat 39 InsyaAllah. Bawah tu Bismillahirrahmanirrahim. Kepentingan konsep syahadah. Baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Apa maksud dia ni? Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu, ini Nabi Muhammad, pesuruh Allah. Daripada dua kalimah inilah yang membezakan kita Muslim dan kafir. Daripada dua kalimah inilah yang membezakan kita ni syurga ke neraka. Dua kalimah yang cukup simple, yang kita ulang tiap-tiap hari. Kalau kita sembahyang 17 kali, kita sembahyang 5 kali 17 rakaat, maknanya setiap kali dalam satu solat kita akan ucap 2 kali lebih kurang, 10 kali ataupun 10 kali kan. Balik-balik kita ulang. Pendeknya maknanya balik-balik kita ulang syahadah ni tanpa kita sedar kita sedang mengulangi syahadah. Sebab tu wajib kata kita sebagai orang beriman, bila dia kata dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia bukan hanya sebut. Dia bukan hanya sebut, tetapi dia juga menghayati apa dia maksud yang dia sebut tu, dan dia membenarkan dalam hati dah. Dia baca lalu dia membenarkan dalam hati, lalu dia cuba tatbikkan, yang dia cuba praktikkan benda yang dia kata. Bila dia kata tak ada Tuhan lain, maknanya memang tak ada Tuhan lain. Dari sudut kerja amal dia pun dia mengaku tak ada Tuhan lain yang boleh setara untuk dia nak sembah macam Allah Ta'ala. Tapi persoalan dia, umat Islam hari ni macam-macam lah kan? Jadi tiada nilainya segala bentuk kemewahan dan kesenangan duniawi ini tanpa pengabdian dan kepatuhan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya tak ada apa-apa pun nilai, yang kita dapat kemewahan di dunia ni, kesenangan, kebahagiaan apa yang kita dapat ni, kalau sekiranya kita tak sertai dia dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepatuhan kepada segala apa yang dibawakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang dibawakan daripada Nabi Muhammad kepada umat dia, kita tak patuh. Maknanya kalau tak patuh, sia-sia kita berucap syahadah tu macam tak ada maksud kan? Yalah kan, kita angkat takbir Allahu Akbar, apa maksud dia? Allah Maha Besar kan? Bila sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hakikatnya siapa yang besar? Sepatutnya Allah yang Maha Besar, tapi hakikatnya kita ni manusia. Kadang-kadang tu kita sebut Allahu Akbar, tetapi bukan Allahu Akbar, dunia yang akbar.
Kan? Dia boleh semayang, lepas semayang dia sambung buat benda-benda yang maksiat. Tadi semayang waktu solat kena semayang. Okay, dia pun semayang. Kan? Tapi dalam bab maksiat dia buat dia ni seorang yang tak tutup aurat. Waktu semayang dia boleh tutup aurat. Luar semayang, habis semayang buka habis londeh habis apa semua. Mana pergi Allah Akbar tadi? Mana pergi kalimah syahadah yang dia duk sebut tadi? Yang ni yang saya kata subuh tadi dalam kuliah subuh saya ni nak kita ke Allah nak apa situasi sekarang ni ke Allah nak mengajar kita ni supaya hidup dua alam. Dia nak bagi kita ni boleh dua-dua belakang. Jahat boleh, baik boleh. Mengaji Quran boleh, berjanji boleh, taranum boleh, menyanyi boleh, rock, hip hop boleh, rap boleh, balada boleh. Nak jadi macam tu orang ni? Sabar boleh. Sabar boleh. Bila main tang surau apa semua ni, macam ni lah kita. Bila main kat sini, macam ni pula. Jadi dua alam ni payah. Dia kata dua alam macam binatang dua alam. Tak, keadaan kita hari ni betul kan? Sekadar mukadimah kan, mukadimah. Saya nak balik hari Jumaat tu tak ditunjuk dia, tunjuk ni lah. Okey lah, tengok mana dulu lah. Ni, okey, kita tengok ni dulu. Yang ni lah, dia punya main dia. Mungkin kita pun dah tengok gambar ni, tapi saya tengok ni, saya tengok. Pernah tengok, macam pernah tengok ha? Kalau tak pernah tengok, tengok-tengokkan lah. Kartun lah. Okey, ni kartun lah. Tapi bukan sebarang kartun. Kartun yang menceritakan realiti orang Islam pada hari ni. Ini saya ambil dalam laman web PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Balik buka, cuba cari, mesti ada gambar ni. Baik, kita tengok orang Islam hari ni. Tak nampak, nampak? Nak pergi terang, nak pergi dekat sikit lagi kan? Macam mana? Kita pergi dah sikit kan? Daripada atas kan? Ni gambar ni. Aku sendirian berhad. Kalau menega pun dia penak dia puas saja. Ni, dan siapa yang menega tu tengok orang bukan Islam. Mata sepek dengan ada atas dia. Itu satu. Realiti lah. Ni orang Islam ni, okey, kalau boleh dapat apa ni? Kaki perempuan. Kalau pahlawan pun, kalau apa pun, maknanya dengan perempuan dia terak. Berkepit ni. Nah, yang ni musuh kita duk main serang kita. Musuh duk main serang, yang kita pula jadi jangan. Tengok apa? Oh, kita punya ni. So dia kita dengan yang atas ni tadi duk enjoy, yang bawah ni duk cara dia duk kat lubang, yang kawan ni duk sabung ayam. Yang ni duk fitnah apa Masuri apa ni. Kan? Duk sibuk dengan fitnah apa, musuh duk main tembak kita. Nah. Yang dia ni duk kira duit dah. Nah. Ni bunuh kawan sendiri. Dia lama-lama kan, kalau kita tengok pelan-pelan kan, memang jadi macam betul lah benda apa yang kita tak tengok hari ni. Ni bergaduh, sama-sama kita bergaduh. Musuh duk luar, duk main serang. Kita dalam ni duk bergaduh sama kita. Ni bermusuh-musuh kan. Ini jadi apa? Oh, ni pemimpin ni, raja. Oh, raja dengan dia punya ni Dayang-dayang dengan dayang-dayang dia, dengan gundik-gundik dia kan. Berseronok-seronok. Beronok-beronok lah. Oh. Yang ni ada lah sikit kan duk main serang-serang. Kan duk main lawan-lawan. Tapi tu dia tengok. Musuh sendiri ni, orang kita sendiri ni pergi perancok kita punya. Benar. Tiang kita sendiri. Ya? Lepas tu yang kawan ni baik punya pengawal. Tidak. Tidak. Tidak saya. Tidak. Pengawal. Kan? Orang duk main serang, kita tidur. Ya? Ada banyak. Kalau kita tengok balik sini,
Tengok macam mana keadaan realiti orang Islam kita hari ni. Mana inilah gambaran secara dalam bentuk kartun kan. Tapi hakikatnya benda yang ditunjuk ni memang betul lah kena. Realiti kita hari ni memang macam ni. Nah, orang Islam dengan masalah orang Islam dalaman dia sendiri yang memang jahil, yang cintakan kepada keduniaan, yang duk rasuah pun rasuah, yang duk kaki perempuan pun kaki perempuan, yang duk dengan gundik-gundik pun dengan gundik-gundik dah. Kan? Tapi musuh kita duk main serang kita. Nah, musuh kita tak pernah berhenti duk serang kita, dan kita pula maknanya buka laluan. Nah, asal ada satu ni pintu. Ni dekat pintu ni, depa ni nak tolong tahan ke nak tolong buka pintu kita pun tak tahu. Salah. Nah. Jadi itu gambaran awal kita tentang realiti orang Islam pada hari ini. Lepas tu bila kita duk cari-cari kan, carilah internet, kita jumpa lah macam ni kan. Contoh, ni satu contoh lah. Ni satu contoh orang Islam kita. Awet pesta Kasbek, Tiger, dan dia cakap ni cakap Melayu, Pelat, Terengganu. Maaf lah kalau ada orang Terengganu kat sini, tapi memang dia cakap Terengganu lah. Dan saya pun dengar suara lah. Okey, cukup lah nak sekadar bagi tahu kan. Tapi mereka buat macam mana? Maknanya mereka buat pesta arak. Pakai susun arak, minum ramai-ramai. Perempuan. Tak tahu lah kalau orang bangsa asing kan, tapi dengar pun cuba dengar betul. Okey, cukup asalkan tu. Itu realiti kita hari ni lah. Dan kalau kita ingat-ingat balik lah, tu syahadah yang kita ucap tu lepas ke mana? Mereka ni semayang ke tak semayang? Tak tahulah. Tapi maknanya syahadah yang kita ucap tiap-tiap hari, kan, duk mengucap 25 syahadah, mana pi bila kita ni dalam keadaan macam tadi. Ada segelintir orang Islam yang mana hidup mereka berpandukan nafsu, yang mana menjadikan arak tu macam minuman drinking water, macam mineral water. Dan perkara ni merupakan satu tamparan hebat bagi orang Islam pada hari ini, terutamanya yang remaja-remaja. Dan perkara ni saya kira mana bukan perkara yang main-main. Sebab saya sendiri pun biasa tersempak dengan orang, macam saya pernah beritahu sebelum ni, saya pernah terdengar seorang dua orang lelaki perempuan ni, mereka duduk berlawak sama-sama mereka, tapi lawak cara lucah. Kita lalu pergi kat pasar raya kan, dengar mereka ni, yang lelaki ni boleh dia main cuak-cuak ni. Dia ambil kayu ni, dia ambil adal, dia cuak kat sini perempuan tu. Perempuan tu hehehe. Bagi sekali lah. Kan, kita lalu sebelah tu, kita pula jadi segan kat mereka. Mereka tak segan lah. Itu realiti dia orang Islam ni tu. Masalah lah. Kan. Sebab tu walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sehingga kita ni ikut cara hidup mereka. Kita mungkin tak berubah akidah kita, mungkin mengaku Islam, marah pula kalau orang kata bukan Islam. Kan? Tapi tengok realiti dah, maknanya kita hari ni kita tak menghayati dah konsep syahadah yang mana kita terapkan dalam solat, yang mana dalam Islam benda asas nak diterima sebagai orang itu dia Islam adalah 2 kalimah syahadah. Sebab tu orang yang Islam belum tentu dia beriman. Ya ke? Ya. Ramai orang mengaku dia Islam, tapi bila sebut bab beriman, dia tak berapa beriman. Sebab apa? Dia mempertikaikan kalam-kalam Allah. Kan? Allah Ta'ala kata tutup aurat ni wajib. Dia kata doa, siapa rasa tutup aurat, tutuplah. Bila ni ketinggalan zaman dah, hampa duk tutup aurat. Tak up to date. Kan? Tengok budak-budak hari ni, remaja hari ni, dia fashion apa? Fashion gotik. Dah gotik. Yang remaja-remaja mesti tahu yang sebut gotik. Kan? Gotik yang hitam putih ni ustaz pakai hitam. Bukan gotik. Gotik ni dia hitam putih, dia buat petak corak dah. Fashion. Fashion.
Tak cicak. Sebab tu saya kata, apa yang kita buat dulu ni, ingat yang dulu masa sebelum pertemuan kita tu ni, kita pakai pakaian kita. Pakaian tu juga adalah sebagai ibadat. Kan? Kita pakai, sebab apa pakai baju warna hitam? Sebab baju warna hitam di antara pakaian kegemaran Nabi, warna hitam. Kita pakai macam ni, alhamdulillah, maknanya paling kurang taklah lari daripada landasan kita. Kan? Sebab apa pakai baju warna merah? Sebab apa? Sebab Nabi pun ada agak suka pakai baju warna merah. Itulah contoh dia. Kan? Sebab apa pakai baju warna hitam? Sebab nak jadi black metal. Tak jadi, tak dapat pahala. Tu. Baik. Jadi tengok dalam kitab kita. Oleh itu sesuailah Islam menetapkan syahadah sebagai teras atau tunjang keislaman yang perlu diucapkan, diimani, dihayati dan diamalkan selama mana seorang itu melayari bahtera hidup di bumi Allah ni. Maknanya kita hidup atas dunia di atas rahmat Allah, kita kembali pun ke akhirat juga dengan rahmat Allah. Sebab tu orang panggil kembali ke rahmatullah. Nah, kembali ke rahmatullah maknanya kita kembali dengan rahmat Allah. Tapi orang tak rasa, kan, hidup di dunia ni dengan rahmat, balik pun dengan rahmat. Nah, rahmat kita ni, orang beriman bila dia kembali pada Allah, dia kembali dengan rahmat Allah, kembali ke rahmatullah. Sebab tu kita pergi ke rahmatullah, sebab kita mendapat rahmat. Di dunia dah dapat rahmat dah. Di akhirat kalau kita beriman lagi bertambah-tambah rahmat. Di syurga lagi tambah-tambah rahmat. Ya. Jadi kita sendiri maknanya kena usaha. Kalau kita nak mendapat rahmat Allah, kita nak pastikan kita sentiasa dalam penuh keredaan Allah, maka kita jangan buat perkara yang bercanggah dengan tuntutan syahadah. Baik. Kanak-kanak yang telah menjejakkan kaki ke alam baligh berarti telah cukup umur. Bukan seronok nak make up, boleh dah make up, boleh dah beli pelik tangan. Bukan seronok yang tu. Maknanya dah cukup umur, maknanya telah sempurna akal dan telah disebut sebagai mukallaf. Nah, mukallaf sama ada mukallaf syar'i ataupun mukallaf orang paksi tahu ni. Ta'zimi. Kan, kalau ta'zimi malaikat. Syar'i kita ni, bila kita ni dah buat satu amalan yang mana bertepatan dengan syarak, kita dapat pahala. Tak bertepatan dengan syarak, kita dapat dosa. Sebab tu kita ni termasuk dalam mukallaf syar'i. Ni saya ulang balik ni benda ni. Siapa yang pernah ikut kuliah paksi dekat Proyek Negong kan? Siapa-siapa lah kan? Jadi Ustaz Badrul dia pernah beritahu benda ni. Dia kata dia ada dua mukallaf, mukallaf syar'i dengan mukallaf ta'zimi. Mukallaf syar'i ni manusia, mukallaf ta'zimi malaikat. Mukallaf syar'i dia terangkum dalam hukum 5, haram, makruh, harus, sunat gitu. Tapi mukallaf ta'zimi dia tak terangkum dalam hukum yang 5 ni. Contohnya kalau malaikat dia pun tak solat, malaikat tak semayang, malaikat tak berdosa. Sebab malaikat bukan syar'i. Mukallaf syar'i dia mukallaf ta'zimi. Tapi persoalannya, adakah malaikat tak solat? Adakah malaikat yang lalai daripada tanggungjawab dia? Tak ada, mustahil. Bahkan yang kita jumpa hadis-hadis, ada malaikat yang selama-lamanya solat dalam keadaan qiyam, ada malaikat yang solat dalam keadaan rukuk, dalam keadaan sujud, selama-lamanya dalam keadaan sujud. Bila Nabi bagi salam dalam Isra' Mi'raj, Nabi bagi salam, malaikat jawab salam, untuk malaikat pun turun balik, sujud balik. Yang ulama kata itulah dia hikmah kita sujud ni ada 2 kali. Dan itulah juga hikmahnya kita semayang ni, yang perbuatan rukuk, sujud, tahiyat apa semua tu, itulah dia perbuatan-perbuatan solat malaikat dihimpunkan secara package. Kita dapat package malaikat ni, cara solat ni. Malaikat ada solat malaikat yang khusus, yang tu saja, rukuk saja, sujud saja, tapi kita lengkap semua sekali. Subhanallah, itulah. Tu pun tak mau semayang ni. Bukan kita. Kita di sinun-sinun lah. Baik. Okey.
Hari ni saya nak menulis sikit boleh tak? Tengok, bukanlah dia jawab. Tak pandai kan nak menulis ni. Oh, ada pen. Contohlah. Tengoklah. Kalimah la ilaha illallah. Allah Akbar. Ni dah berapa? Baik. Contoh. La ilaha Tabalah yang ni. Yes. illallah. Illallah. Nah. Muhammadun Rasulullah. Baik. La ilaha illallah Muhammadur. Okey, sini jadi ini illallah Rasulullah hihu. Baik. Tak apalah sudut bahasa Arab kan, tapi nak sudut dia bincang sudut maknawiyah dah. Okay. Tengoklah, ramai orang disebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan tak kurang juga ada orang yang sebut la ilaha illallah saja tanpa Muhammadur Rasulullah. Apa beza dia? Ramai orang mengaku Tuhan dia Allah, Allah Tuhan dia. Kristian mengaku Allah Tuhan. Yahudi pun mengaku Allah Tuhan dia. Ya. Orang Cina pun kalau kita pergi tanya Tuhan Allah juga. Mainlah kita sama ke toko, kita minta sama Tuhan Allah, nanti Tuhan Allah bagi. Tapi apa beza dalam fahaman Islam bila kita sebut Allah? Yang ni kita nak kena bagi faham. Dalam kalimah Allah ni terangkum daripada perkataan Al-Ilah. 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 Okey, Al-Ilah. Al-Ilah ni datang pada kalimah, asal kalimah Allah ni Al-Ilah. Apa beza Al-Ilah dengan Rabb? Rabb Tuhan. Ilah pun Tuhan juga. Tapi Rabb general, Tuhan umum. Berhala pun dia kata Tuhan ni pun semua Tuhan, pokok pun Tuhan, bintang pun Tuhan. Tapi kalau Al-Ilah hanya merujuk kepada satu Allah, Esa Allah. Dan bila kita sebut Allah, maknanya mesti kita ingat dalam ni ada kalimah ni, la ilaha illallah. Siapa yang sebut Allah Tuhan dia, dia mengaku Allah Tuhan dia, dia mesti mengakui la ilaha illallah. Kalau dia tak ingat macam ni, maknanya dia akan merasakan oh Allah ni hanya pada nama saja. Jadi sebab tu orang Kristian dia pemainkan isu-isu macam ni kan. Dulu ingat tak? Memainkan isu-isu macam ni, kalimah Allah lah apa dah kata boleh. Kan kita buka dalam masa dulu tahun 2008 isu IFC. Dan depa minta kalimah-kalimah mulia dalam Islam boleh diguna pakai, diterjemahkan dalam kitab Bible dalam bahasa Melayu. Kan? Menghilangkan apa status agama Islam dalam IC. Itu di antara yang diminta oleh IFC itu. Sudah ada persekatan dah. Dua. Yang tu kan, yang mana yang dibuat oleh Majlis Peguam tu. Ingat tak? Dulu pernah jadi isu sekali kan? Kan? Lepas tu bila kita tengok ni Allah, maknanya kalau maka kata Tuhan maka Allah, dan bukan jangan lupa illallah. Apa maksud illallah? Melainkan Allah. Nah, melainkan Allah. Maknanya tak ada Tuhan lain. Kalau dia berkata Allah, okey, Allah pun Tuhan, Jesus pun Tuhan, Maryam pun Tuhan, contohnya Trinity. Jadi mereka telah menafikan illallah. Sebab tu beza, tak sama. Kalau kita kata, mereka kata macam hari ni kan, nak penyamarataan dalam agama, tak boleh kan? Dia berkata semua agama sama contohnya. Betul tak? Kita sembang-sembang dengan kawan-kawan kita, semua agama sama semua ajak benda baik pak. Kan? Semua ajak benda yang baik, tak ada agama yang ajak benda buruk, semua ajak benda baik. Tetapi yang bezakan kita apa? Dalam Islam dia ada apa?
Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dia bukan suruh benda baik saja dalam Islam, tak. Islam tak suruh buat baik saja. Islam juga suruh apa? Jauhi kemungkaran, cegah kemungkaran, tinggalkan maksiat. Itu bezanya kita. Betul, kita bila kita sebut kalimah Allah kena set dalam ni mesti ada la ilaha illallah. Maksudnya Allah yang kita masukkan ni tak ada Tuhan lain melainkan hanya Allah sahaja. Apa pula kaitan dengan Muhammad ni? Muhammad Rasulullah ni apa pula? Makna di sini untuk melengkapkan syahadah mesti dua-dua. Tak boleh satu. Yang tadi saya sebut ni untuk memahamkan kalimah Allah ni sebagai Tuhan, dia mesti ada la ilaha illallah. Tapi dalam konsep syahadah kita mesti sertakan kedua-duanya sekali. Tak boleh, tak aci lah kalau dia sebut sekali atas. Mana kalau dia cuma sebut bahagian atas saja, la ilaha illallah saja, Muhammadun dia tolak tepi, maknanya dia sama macam Abu Jahal. Lebih kurang lah. Cuma Abu Jahal dia musyrikin, dia tolak Nabi Muhammad, kan? Muhammad dia tolak, tapi Abu Jahal lagi teruk, menyekutukan Allah, buat semua berhala dan sebagainya. Mana kalau orang tu dia cuma mengaku Allah Tuhan dia tolak Muhammad Nabi dia, juga tak lengkap syahadah dia. Sebab tu orang yang baru masuk Islam, syarat dia nak masuk Islam, dia mesti mengucap dua kalimah syahadah. Tak boleh satu saja. Kalau satu tak cik, tak guna pakai. Tapi kalau orang Islam, dia main Islam, bila mati dia memadai hanya sebut la ilaha illallah, maka masuk syurga. Dakhala jannah di sini maknanya dia menjalankan tuntutan-tuntutan syahadah, maka layaklah dia ke syurga. Akhir kalam dia cuma sebut la ilaha illallah, tak mengapa. Sebab apa? Sememangnya dia dah mengaku Muhammad tu Nabi dia dalam hidup dia. Tapi bagi orang yang baru nak Islam, baru kenal Islam, orang nak masuk Islam, dia mesti sebut Muhammadun Rasulullah. Kalau dia cuma sebut la ilaha illallah, dia sama macam orang Kristian kan? Orang Kristian, orang Yahudi, dia pun mengaku Allah Tuhan dia pun, tapi dia pun tolak Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad bukan daripada kalangan kaum dia pun, kan? Boleh faham tak? Okay. Ada satu permasalahan yang dibincangkan dalam kitab Furu' al-Masail. Dalam kitab Furu' al-Masail diperbincangkan sedikit masalah daripada ambil ini tak apa. Baik. Soalannya, contohnya, apabila seorang yang bukan Islam dia mendengar kalimah azan, lalu dia menjawab, dia mengikut, kan? Muazzin asyhadu an la ilaha illallah, dia pun asyhadu an la ilaha illallah. Berarti dia pun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, bagaimana? Adakah dia telah dikira sebagai Islam? Macam apa macam ustazah dan ustaz sekalian. Macam mana? Jadi Islam ada? Okey, perkara ni diperbaharkan dalam kitab ni. Siapa yang ada kitab ni nanti boleh rujuk balik, kan? Furu' al-Masail Syekh Al-Fatani. Baik, jika ikut pandangan Syekh Al-Fatani, apabila seseorang tu dia telah menyebut asyhadu, aku bersaksi, pada kalimah syahadah, sehingga kan pada kalimah syahadah yang kedua pun dia sebut asyhadu tanpa dia sebut wa, kan? Wa asyhadu. Wa tu dia tinggalkan, dia cuma sebut asyhadu an la ilaha illallah. Betul, orang kata, muazzin kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia pun ikut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ikut pandangan Syekh Al-Fatani, sahlah kita menghukumnya sebagai seorang Islam. Baik. Itu secara zahir lah. Jadi manusia dia menghukum secara zahir, kita cuma mampu hukum secara zahir. Secara zahirnya dia menzahirkan begitu, dia melafazkan kalimah syahadah, maka zahirnya dia Islam. Tapi hakikatnya Islamkah dia? Allahu a'lam. Macam kita juga mengucap kalimah syahadah, 17 5 kali sehari, 10 kali sehari kita ucap. Tapi betul-betul Islam Allah Ta'ala aja yang tahu kita.
Boleh jadi dia ucap-ucap dua kalimah syahadah ni sebab apa? Sebab nak kahwin saja. Sebab apa? Sebab apa ni? Sebab nak abad ke orang dia ni Islam, padahal dia tak Islam. Jadi hakikatnya dalam hati tu Allah Ta'ala yang tahu. Cuma kita nak hukumkan seseorang, kita menghukum pada zahir saja. Zahirnya nampak seperti Islam, maka insya-Allah lah dia Islam. Hakikatnya Allahu a'lam. Allah lebih maha mengetahui dalam bab-bab ni. Baik, jadi saya nak tunjuk satu benda lah. Itu saya tunjuk. Saya beritahu dah kan. Jadi saya nak tunjuk dan ini bahayanya kalau siapa suka makan coklat. Lah, baru bagi kat ustaz 3 biji. Ambil boleh asal. Okey, yang ni coklat Clorox yang saya kata dulu ni. Okey, yang ni Clorox lah. Versi Infinity. Saya tengok Clorox. Ni Clorox jenama baru. Edisi 2010 punya. Yang terkini latest punya Clorox. Dia tak ada jual di pasar-pasar yang kecil-kecil lah. Kat pasar raya besar. Ada mall-mall yang besar-besar lah. Tapi saya setakat bermuntak, saya dah pergi cari lah. Tapi kalau tempat-tempat lain yang tempat besar lagi, tak pergi cari lagi lah. Baik, tengok apa ada kat tepi tu. Ada cross. Ni masalah dah. Packaging dia cantik dah. Tapi secara simbolik dia punya packaging dia ni. Dia letakkan simbol ni, salib ni, dia letakkan 3 segi ni. Apa maksud dia? Allahu'alam. Ni. Inilah jenama Clorox. Ni siapa yang suka makan Clorox ni lah. Chewing gum Clorox tu. Janganlah Clorox. Baik Clorox lah. Clorox ni. Good tu. Jadi Clorox, tengok. Clorox. Ni nampak jelas ni. Dia tak tahulah tak sengaja ke tak sengaja ke. Kebetulan ke? Sengaja buat. Ni. Yang ni sebagai saya ambil ni dalam aduan PPIM. Selalu buka lah PPIM serta pengguna Islam Malaysia kan. Kau banyak buat aduan-aduan. Ini di antaranya lah. Yang ni lah bahayanya. Kita mungkin rasa tak ada apa. Okay. Alah kan gula-gula saja ustaz. Bukan gula-gula tu pula kita makan tu. Benda tu kita simpan mana? Bukan simpan dalam poket lah. Gula-gula ni bukan simpan dalam poket. Waktu sekali kita semayang, salib bukan dalam poket kita. Tak apa je. Itu masalah. Jadi ni maknanya cara halus yang digunakan oleh orang Kristian. Memang dia punya simbol dia T tu ya, ni T ni ya, dia Clorox ni simbol dia T. Tapi yang untuk Infinity ni special version ni dia keluar macam ni. Dan masa saya baca dalam PPM tu, mulanya orang yang adu ni pun dia pun tak percaya. Dia pergi cari sendiri. Betul macam mana yang dia dapat email. Kemudian dia terus buat aduan dekat PPM. Dan PPM katanya PPM balas dan sengah dalam proses siasatan lah, nak tanya balik syarikat ni. Dan tak ada jawapan lagi sampai sekarang. Itulah bahaya tak bahaya bila kita memainkan dua kalimah syahadah. Baik. Berarti yang saya kata tadi, yang kalimah syahadah yang kita sebut, kita mesti ingat bila kita kata la ilaha illallah, maknanya memang terangkum dalam tu al-isbat wa nafi. Yang kita duk mengaji dalam asas akidah tu, pengisbatan bahawasanya Allah Ta'ala lah, penetapan Allah Ta'ala lah satu-satunya Tuhan yang layak untuk kita kata Tuhan. Dan illallah, tak ada Tuhan lain yang memang layak untuk kita kata Tuhan melainkan Allah lah yang Tuhan. Sebab tu dia tak boleh kata la ilaha saja tanpa kita kata illallah. Kalau la ilaha tiada Tuhan, maknanya jadi etis pula. Lagi cerau tilawan juga jadi etis. Ya. Baik. Sikit kita tengok dengan kita
Jadi begitulah juga keadaannya bagi seseorang yang baru memeluk Islam. Dia perlu diajar melafazkan dua kalimah syahadah serta perkara-perkara yang telah disebut tadi. Syahadah berarti penyaksian. Penyaksian atau pengakuan seseorang terhadap sesuatu, itu makna syahadah. Ya. Itu dalam kalimah bahasa Arab sekalipun bagi kita mengaji bahasa Arab, syahadah, syahid dia tak sama dengan nazara. Nazara melihat, ro'a pun lihat juga, nazara pun lihat. Tapi syahadah lihat juga, tiga-tiga tu makna lihat, tapi berbeza penggunaan dan maksud dia. Dari segi pengkhususan dia. Bagi contoh nazara. Nazara ni spek mata ni dipanggil apa? Nazaratun. Nazara, baik. Spek mata nazara. Nazara maknanya kita melihat secara umum. Umum pemandangan, tengok orang ni ada orang yang mengaji pasir. Alhamdulillah. Nazara. Kemudian ra'a. Dalam tengah-tengah ni nampak orang duduk, ada yang tengah nak tidur, ada yang tengah menulis. Itu ra'a, ra'a. Maknanya dia lebih khusus. Ya. Kalau lagi khusus syahadah tadi ni, syahadah dia nampak. Oh, kawan ni dia bukan menulis. Dia pergi bubuh mata pensel. Dia nampak benda apa dia buat tu. Itu syahadah. Kan? Ataupun secara umumnya dalam sini nampak oh semua makcik-makcik semua alhamdulillah pakai tudung. Dan cerita ni nampak pula oh dia pakai tudung bawai nombor 1. Contohlah. Kan? Saya pun kan pandai nak beza bawai nombor 1, pandai sebut ya. Contoh kan. Jadi macam tu lah. Mana kalau syahadah dia persaksian yang lebih khusus. Sebab tu dia tak boleh kata anzuru, tak boleh. Ara, tak boleh. Anzuru Allah, tak boleh. Saya melihat Allah lagi, tak boleh. Ashhadu, saya bersaksi. Makna bersaksi ni apa? Bersaksi hati, mulut dan juga perbuatan kita. Kita bersaksi bahawasanya tak ada Tuhan lain. Kita redha Tuhan kita Allah. Kan kita dengar kemarin dalam kuliah paksi di College Community, Syekh tu kata raditu billahi rabba wa bil islami dina. Aku redha Tuhan aku ialah Allah dan juga agama aku adalah Islam. Wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan aku redha Nabi Muhammad itu adalah rasul. Jadi bila kita redha Allah Taala sebagai Tuhan kita, itu yang main radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Ta'ala meradai mereka dan mereka pun meradainya. Sungguh pun dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dinyatakan di situ adalah untuk orang yang dijanjikan syurga. Orang beriman lah tu. Jadi kita orang beriman sama juga janji Allah Ta'ala dekat kita. Dan Allah Ta'ala juga tentukan bagi tahu siap-siap orang-orang yang radhiyallahu anhum wa radu'an ni maka akan mendapat jannatun tajri min tahtihal anhar. Dapat syurga daripada yang bawahnya ada sungai-sungai bawahnya. Dan Khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya. Sebab tu kita tak boleh memainkan syahadah. Satu. Dan tak boleh juga memainkan orang-orang yang Allah telah berredha kat atas mereka. Siapa? Sahabat-sahabat. Nabi lagi tak boleh. Pergi kutuk Nabi Isa tak boleh. Sungguh pun orang Kristian anggap Nabi Isa tu Tuhan. Kita tak boleh kutuk Nabi Isa. Sebab bagi kita Nabi Isa adalah salah seorang Nabi, Rasul yang wajib kita beriman. Kita kata Nabi Isa bukan Nabi, habis kita. Rukun iman yang beriman kepada Rasul tak lengkap kita, habis. Baik. Yang ni realiti kita ni di Malaysia. Saya tunjuk ini ni. Oh ni insya-Allah. Syiah azan. Ini Syiah azan. Nah, macam mana kita ni pandai-pandai ubah hukum hakam ayat Allah Taala. Nah. Okey. Ini azan Syiah. Jangan buat macam ni ya. Don't try this at home. Tambah sikit. Masuk. Macam azan kita kan. Sama. Cek ke depan sikit
Oh tak boleh lah. Kena buat dia tahu. Tak apalah. Okey dah tinggal lah balik. Tak apa. Dari itu mula. Mula balik. Okey dengar ni Ini tambahan dia. Baiknya tambahan. Asyhadu anna Aliyah. Tiga kalimah. Bagus. Okey. Okey tu satu sikit lah. Maknanya dia bertambah. Boleh dia tambah? Boleh lah. Kalau boleh tambah dah lama kita pakai tambah. Tapi kita tak tambah sebab sebenarnya pertambahan dalam agama ni merupakan bidah. Dan dalam bab akidah kalau kita tambah maknanya pandai-pandai nak kata Allah ni bukan Esa, Allah ada 2, ada 3, ada 10. Lagi dah tahu. Baik, Syiah saya tanya, Syiah ni sesat tak sesat? Syiah ni maknanya depa ni jadi hukum macam kafir ke tidak? Baik, yang ni nasyid ni. Nasyid Syiah. Di Malaysia. Syiah di Malaysia. Pasal ada berapa? Pasal ada berapa? Ni duk Karbala ni, Karbala. Duk pukul badan ni. Sebab apa? Mengingati peristiwa pembunuhan Sayyidina Hussein. Ni di Malaysia ni. Nampak nasyid pun nasyid macam sedap lah. Tapi nasyid Syiah. Duduk pukul badannya Pak Ustaz. Ya, pukul badannya ni. Dia makin lama makin naik syekh ya. Oh, lagi teruk lagi dia pukul. Bom. Dan sekarang ni maknanya pokok ni lah yang duk tengah minta supaya depa ni diiktiraf di Malaysia. Ya. Masa masa isu depa tu diperbincangkan, depa minta macam diluluskan depa ni mana sebagai sesuatu mazhab dalam mazhab ahli sunnah. Mana ada? Kalau depa ni betul memang tak sesat, depa tak akan sanggup untuk mencerca sahabat-sahabat. Ya, kalau masih ingatlah kat sini ke kat mana dulu saya pernah tunjuk satu video klip masa semayang depa baca doa, depa kutuk celaka Sayyidina Umar, celaka Sayyidatina Aisyah lembu macam lah masa tengah semayang. Jadi kalau sekiranya mereka ni telah mengutuk golongan yang Allah Ta'ala kata radhiyallahu anhum wa radu an, apa maksud dia? Golongan yang Allah telah jamin masuk syurga. Maksud di sini kita
Macam kita lebih pandai daripada Allah Ta'ala pula. Itu yang saya kata dia jadi sesat tu. Sungguh pun mereka tak sampailah. Mereka kata Allah ni ada 3 kerana mereka tak sampai peringkat tu. Tetapi mereka kutuk sahabat-sahabat yang Allah Ta'ala dah istihar dalam Quran. Maka ni Allah Ta'ala redha. Kita sebut nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah meredainya tu. Kan? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. RA boleh. Ni dia baca RA ya. Baca Umar Al-Khattab RA. Lebih RA kalau RO jadi reverse osmosis. Insyaallah itu jadi ayat lah. Ayat RO. Baik, subhanallah. Jadi Abang kata sesat. Kalau sekiranya kita betul-betul tak melakukan persaksian kita dengan syahadah tu, tak tepat syahadah kita, memang kita akan jadi gini. Dalam situasi orang yang macam ni, mereka dalam keadaan gini ni, orang kata mereka sesat, mereka tak mengaku mereka sesat. Sebab apa? Sebab syaitan dah berjaya manipulasikan akidah mereka dengan mengatakan apa yang mereka buat ni betul, apa yang mereka buat betul. Orang lain yang salah, orang lain yang salah. Sedangkan kita menampak terang-terang, kita nampak mereka ni jauh pada ajaran yang sebenar. Baik, kita tengok makna syahadatain. Baik, 2 kalimah syahadah dalam kotak di mana ia mengandungi 2 bahagian syahadah. La ilaha illallah. Ini tadi sudah terang dah tadi. Kita ulang balik sekadar ringkasan. Jadi penafian segala bentuk Tuhan, tak ada Tuhan-Tuhan lain. Kepercayaan yang mensyirikkan keapa-apa, akidah dan juga penyembahan, pengisbatan bahawa hanya Allah Tuhan sekalian alam. Begitu juga Muhammadur Rasulullah, pengakuan kerasulan bahawasanya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul dan utusan Allah. Makna kita kena hayati lelok kalimah syahadah. Sebab tu orang yang yalah kita ni dalam masa sehari kita pun tak tahu ada masa kita luang masa untuk kita ni duduk tafakur rasa nak mengelak yang mata ada tak? Kalau orang yang selalu duduk sebut la ilaha illallah, dia akan mengalir air mata. Sebab innamal mu'minun alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman, orang beriman bila disebutkan nama Allah gemetar hati dia, dia akan rasa nak menangis. Sebut kalimah Allah rasa macam rasa sayu. Tapi masalah dia kadang-kadang kita dah tak ada feeling kita ni. Sonok-sonok dah, semangat-semangat dah. Lah illallah dah. Illallah. Tak salah nak buat gitu, tapi